Nak invite tapi dia macam melalut sangat. Melalut maksudnya? Oh, bahasa dia? Bukan. Dia emosi. Orang kita. Okey. Roh. Nih. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Itu adalah saya ambil daripada petikan debat antara YB Shahir dan juga YB Rafizi Ramli. Ambil tahu pasal politik negara? Tahu. Kita tahu pakar formula kita semua. Oh, ambil tahu juga pasal politik negara So, okey, politik sekarang okey ataupun rasa masih lagi as a anak muda? As anak muda saya rasa kita masih on track. On track So still relevant lah. Saya rasa undi saya rasa function good. Oh, okay, alright. So, hari ni saya bersama dengan Prof Min. Mesti orang akan bertanya-tanya kan, kenapa asyik Prof Min? Sebab boleh, dik. Dia tak ada sebab lain, sebab boleh. Sebab boleh. Jadi, saya akan sebenarnya saya nak biar orang-orang macam Prof Min, macam penganalisa bebas untuk ada suara. Yes, betul. Gunakan platform saya dulu at the first. And then bila sampai satu masa kalau Prof Min kata, Daddy saya ingat saya nak buat saya punya my own podcast kan. So at least dah okey kan. Boleh. Sebab Prof Min okey untuk jemput siapa pun. Betul deh. Tapi tak tahu siapa yang datang. Kalau saya susah sikit. Kalau saya nak jemput owner-owner lain ke apa ke, susah sikit lah. Jadi hari ni kita akan bincang. Nampak saya punya set dah semakin makin nampak lawa dia sekarang. Nampak minimize. Bukan, dia minimize. Tapi dah ada iPad. Saya tak pakai lagi Android. Oh, sebab sebenarnya ini adalah kawan saya punya, saya pinjam. Oh. So Prof Min, hari ni saya nak bertanya beberapa soalan lah. Saya rasa dalam kita akan bincang 2-3 soalan. Satu berkenaan Kohai. Apa pendapat Prof Min? Tapi nak suruh kenalkan diri dah kenal lah. Ya, semua dah kenal. Kita terus straight forward. Kohai, apa pendapat Prof Min? Role Kohai dalam industri Mobile Legend itu sendiri. Kohai sebenarnya kalau sebab last time kita orang masuk MPL Gandhi, sponsor kita orang, title sponsor kita kan Kohai juga kan. So at that time kita orang tak tahu, tapi bila masa tu owner team kenalkan Kohai kat kita orang, dia cakap Kohai ni jenis sponsor yang dia macam players ni boleh main dengan pro player. Dia boleh training dengan dia sekali. Dia tak ada macam suruh bayar pro player, kau joki kan, bukan. Kau main sekali dengan dia, belajar. So Kohai ni macam platform apps lah. Apps platform. So kira macam fans-fans ni, dorang bukan saja dapat main dengan pro player, tapi still dorang boleh belajar daripada learn something. Learn something. So maknanya Kohai ni bagus lah. Inisiatif yang bagus lah. Inisiatif yang bagus. And then kalau nak buat revenue daripada Kohai pun, saya rasa sekarang dah boleh kot untuk yang luar-luar kan. Betul. Sebab orang yang saya kenal semua, dorang pun ada yang buat job Kohai. And then dorang ada juga dapat banyak juga dorang dapat revenue dorang. Berapa ribu kalau boleh share? Saya kenal player yang Baik Do dulu. Masa Baik Do tu owner dia tekankan untuk main Kohai, untuk budak-budak ni cari duit semua, income. And then yang saya kenal satu player tu sampai 1,000 ni. Dia dapat buat dekat Kohai je. RM1,000? RM1,000 sebulan lah. Sebulan. So maknanya bukanlah main game biasa-biasa. Bukan. So gunakan Kohai punya platform ni untuk main tournament. Tapi saya pernah dengar dia ada weekly tournament tau. And every week dia bagi RM1,000 untuk. Betul. So kalau dah 4 minggu, RM4,000 lah. Saya pernah tengok kan masa last season kita orang Madness tu kan ada second tier team kan. Betul. Masa tu kita orang pernah tengok budak-budak tu main. And then orang kata memang best. Dia memang fight. Sebab bukan team yang masuk pun bukan biasa-biasa je. Budak-budak tier 2 yang tak ada time, tak ada tournament ke apa, diorang akan masuk untuk cari duit makan lah. Okay. So maknanya platform Kohai ni bagus jugalah. Untuk kegunaan anak-anak muda yang bermain Mobile Legend ni, bagus untuk start di situ. Dia lagi banyak benda diorang boleh tahu lah. Alright, mantap. Kohai C Championship Season 1. Pendapat Prof Min yang orang kata Homeboys menang tournament Ciki tu. Saya rasa dia diorang nampak Kohai ni tournament kecil sebabkan mungkin tim-tim yang masuk tu tak banyak tim besar. Saya rasa Snapdragon dengan Kohai ni sama je dia punya tier tu. Kita still boleh letak tier A. Dia still dianggap tier A. Kalau kita masuk Wikipedia pun Snapdragon ke Kohai ke, still dia punya tier tu tier A.
Tier A tu dah kira macam level dengan MPL. Oh macam tu Kalau Wikipedia punya tiering list lah. Tapi tiering ni tier list ni dia sebenarnya based on price pool. Dia yang membezakan dia sebenarnya based on price pool. So pada saya tim-tim yang masuk still tim yang kuat. Yang kuat. Kan ada Blacklist Academy bukan tak kuat, ada OHAP lah. Ada OHAP, ada Haji dalam tu. Lagi kuat masa tu BTR Alpha ni. Oh itu kuat. Ada BTR juga. Lepas tu Aura full line up. Full line up. Aura full line up. Cuma tak ada Aran lah masa tu. Lepas tu ada EVOS yang dia masa tu. No, SMG full. Ada SMG. Ada SMG full. Ada Alter Ego. Ada Alter Ego full. Masa tu saya rasa orang tak pandang kot. Sebab kan lepas habis MSC banyak kecaman. Kat Todak, Team Asia tak layak apa kan. Lepas tu tiba-tiba Homeboys datang tunjuk kita boleh je champion kat international. Orang terus macam adalah kecam kata tournament Cikai boleh lah. Tapi orang tak tahu ini first achievement kita kat tournament international. Betul. Padahal tu bukan tournament Cikai pun. Lawan BTR Alpha kat final tu bukan main-main. Sebab banyak je tournament-tournament lain. Contoh macam ISF kan, kita tak dapat achieve. Ada beberapa tournament. So pada pendapat saya setiap tournament tu ada dia punya pentingnya. Kan, betapa pentingnya. So Prof Min season 11 macam mana Prof Min rasa as a time tu awak as a coach. So season 11 apa yang boleh digambarkan di season 11? Adakah itu adalah revolusi yang berjaya dibawa oleh Munton Malaysia pada pendapat Prof Min? Saya rasa daripada season 11 yang revolusi yang Muntun target tu season 12 baru dah capai kot. Sebab kan lepas season 11 tu semua team management dah rasa pressure tu. Dia kata kalau saya rasa lah. Dia kalau nampak macam yang kalau saya tak buat betul-betul mungkin saya akan jadi team secret. Mungkin tak ada mic check next season. Another secret lah. Mungkin tak ada mic check. Sebab team dah mula menggila kan. Dah mula menggila. Dia pressure dia tinggi sangat dia sekarang saya rasa. Sebab season 11 pressure yang saya hadap tu terlalu tinggi lah. First time pula masuk pro scene. Lepas tu masalah lain. Pressure Pressure dia. First time masuk dah lah pressure masalah daripada management tu satu cerita lah. Tapi bila in game atau stage tu dia rasa kita lawan sekali je ni. Kalau kalah tak boleh dah menang. Kena tunggu play off. So kita orang masa tu masa kalah dengan Giant tu kita orang rasa macam tak boleh sebab rival kita orang kan. So kita rasa kita cakap kita jumpa orang kat play off. Kita bantai orang. Alah kalah juga kan Lunatic. Kalah juga. Kalah dengan Lunatic 2-1. Red Giant duduk atas bracket atas kalau kita orang menang mungkin kita akan jumpa Red Giant. Okay. So Prof Min as a coach time tu memang full of pressure lah. Pressure tinggi dia sebenarnya. Nak yang kena lawan gaji tak ada tu lain cerita. Tapi first time tu nak hadap pressure tinggi tu saya rasa susah untuk saya masa tu. Terlalu tinggi sangat sampai kacau mental ke apa kan. Sebab habis season 11 tu lepas masalah tu saya rasa saya cepat baran. Itu salah satu punca kadang-kadang budak-budak NC sekarang dia tak suka dengan saya. Yang dia tak suka ke? Dia bukan nak kata tak suka. Dia tak suka habit yang saya cepat baran sekarang. Masa tu saya cepat baran terlalu ni kan. Backstage kadang-kadang marah orang tanya. Bukan DAS yang marah, saya pun ada. Tapi orang kata baran sangat Min ni dulu tak macam ni kan. Tapi adalah masalah kita hadap tu semua. Betul. Tapi sebenarnya bukannya baran tu tak ada sebab. Itu betul. Kan at least dengan baran tu lah secure lah slot untuk season 12 kan. Betul tak? Betul. Dan boleh sebenarnya kalau yang ramai yang tak tahu saya dengan Prof Min tak adalah kenal terlalu rapat, betul tak? Betul. Sampailah isu Madness terjadi barulah kita orang mula bincang dan sebagainya. Prof Min tanya saya pendapat macam mana bergerak. And baru start kita kontak-kontak macam tu lah. So MPL season 11 ni memang satu tamparan hebat lah untuk Prof Min dalam. Sebenarnya yelah macam dulu kan. Dulu kan mesti Prof Min rasa macam aduh asyik muka sama je masuk MPL. Kalau dulu kan dia kan banyak game saya rasa tak apa kalah ni kita jumpa balik. Strategi boleh improvise lagi. Tapi bila dekat season yang sistem baru ni kita buat satu plan. Kalah kena buat plan baru ni tapi kena tunggu play off. Kalau nak buat plan baru ni tapi kita lawan tim lain kena buat plan untuk dia. Banyak dia kena fikir masa tu. So dia tak semudah yang keyboard warrior tulis lah. Tak. Orang kata tournament kampung lah apa tak tahu nak jago kampung lah semua tak boleh Memang susah
Susah dia sebenarnya. Sebenarnya di peringkat Prof Min sendiri sebagai coach memang susah. Dia sangat susah dia. Lagi-lagi bila kita perlukan orang yang boleh bagi kita input. Contoh macam analyst dengan assistant coach kan. Masa tu saya ada analyst, cuma dia pun first time. DS first time untuk dia, so dia pun agak struggle. Sebila agak struggle nak cari input tu semua. So maknanya tak semestinya anda seorang player, anda boleh jadi seorang analyst yang hebat Tak ataupun coach yang hebat, tak Ramai dia sebenarnya dalam TikTok saya tengok kan. Ramai yang kata saya buat analyst ni orang tak suka lah ni kan. Kadang-kadang Fox pun ada saya tengok dalam kecam Fox, tapi Fox punya analyst bagus lah saya tengok. Cuma ada yang lain-lain tu bukan senang lah. Orang kata just sebab baca game tu bukan maksud dia boleh jadi analyst. Banyak benda belakang analyst tu. Dia ada berapa minit kena rotate. Betul tak? Kan Kalau minion kenapa last minion kena biar. Tu semua ada dia punya calculation tau. Semua ikut timing dia. Orang tak tahu kena ikut timing. Sebab macam sekarang saya ada jaga team dia kat tier 2 lah. Bukan bukan coaching, cuma membantu orang. No void. Oh, no void. Okay. Itu tim yang saya nak kupas juga kejap lagi ni. Sebab kita dengarnya bakal ada MDL. MDL di mana kita diasah hebat tiada development yang dilakukan. Bukan di Mobile Legends saja. Malah di semua game pun kurang development yang kurang penekanan dari sudut development. So, okay. Kita terus masuk ke no void. Macam mana no void? Okay ke no void? Saya first sebelum saya masa tu kan Dian, saya rasa masa tu saya tengah dapat offer daripada tim MPL. Lepas tu tim Hak approach saya, Yun dia tanya saya, Min aku nak kau masuk tim Hak kan. Dan masa tu pun ada tim yang Lunatics pun dia tanya saya juga. Tapi masa tu saya tak dapat approve lah sebab mak saya dah tak bagi. Hari tu kan saya kata dia support kan Dian. Saya tanya, kenapa tak boleh? Dia kata, ada daddy baru kau boleh pergi. Alamak. Ada macam saya bukan tak nak ambil Min. Tak, Min memang ada dalam list saya. Tapi saya memang tahu saya akan kalah dengan Anca. Tapi Anca dia terlalu, dia master kan. Master chess saya tak master boleh. Chess dia terlalu, saya peringkat daerah saja. So dia tapi saya still kalau nak minta nasihat saya still lah saya akan bagi nasihat. And no void satu destinasi yang bagus sebenarnya. Sebenarnya budak-budak tu saya tengok ada bakat. Diorang look player yang dah experience, ada Yami, and then ada budak-budak baru, and then ada ex-player saya Shizuka dalam tu. And then first time saya masuk, saya tengok even though diorang kuat ke tier 2, tapi still cara diorang main tu tak cukup kuat untuk standing dengan MPL. Bahaya lah. Saya rasa tier 2 sekarang makin drop sebenarnya saya rasa. Ya ke? Makin drop dia. Kalau dulu fight sangat, ada tier 2 tiba-tiba muncul tim tu kuat. Tapi sekarang saya tengok makin lama makin drop. Mungkin pressure yang player sadap tu dah tak ada. Kalau tengok sekarang dia kan, lepas habis season 11 tu, semua tournament tier 2 tu Monster Vicious dia menang. MV seorang je. Champion. Tak ada yang boleh contest. Tak ada Kenapa tak ada yang boleh contest? Tak ada team yang ada hala tuju saya. Tak ada yang saya rasa MV pun sebenarnya bukan kuat. Cuma tak ada yang ada arah tuju untuk tahu cara nak kalahkan diorang. Kalau boleh share siapa nama-nama yang sedang kuat sekarang secara personal ni. Kalau macam saya nampak macam Neyun Neyun dari dulu lagi dia kuat sebenarnya. Cuma orang tak nampak. Siska sebenarnya ESP yang boleh masuk MPL sebenarnya. Kan level dia dah MPL. Kalau Neyun pun saya rasa tapi kurang sikit dia. Ambil masa sikit kot. Cuma Natsu tak, kurang lagi. Jauh lagi. Jauh lagi Jangan sibuk-sibuk. Saya nak tanya je. Jadi boleh tak masuk homeboy? Jangan. Cuma Siska memang dah ready untuk FBL sebenarnya. Cuma budak sekolah. Dia berapa umur dia? 16 16 kot saya rasa. Dia sama umur dengan Ye tak silap saya. Masa tu kan masa ada Ye kat tier 2, Gorgeous, Ye dengan Siska ni fight lah. 3 ESP yang top masa tu. 3 serangkai. 3 serangkai. Tapi dua-dua dah lepas. Gorgeous dah macam dia sekarang. Dan Ye sekarang tengah slow-slow naik. Cuma Siska ni tak dapat ikut. Siapa dia orang punya reference kalau dalam EXP? The most reference ESP ataupun the most influence ESP pada pendapat Prof Min sendiri. Reference untuk budak-budak ni. Contoh orang. Dia nak jadikan nak influence macam ni. Kalau Ye macam saya cakap, dia influence sebagai sepat. Sepat sebagai dia punya role model Gorgeous? Kalau Gorgeous saya tak tahu sangat dia. Sebab saya tak rapat macam saya dengan Ye. Cuma saya kenal dia. Saya dengan dia memang dah dulu kenal.
Cuma kita tak rapat sangat sebab asyik team yang rival je kan. Sekadar kenal lah. Tak habis-habis lawan dia memang saya cakap tak payah borak sangat. Oh, okay. Keep distance. Kalau ni pula Siska? Siska saya tak pernah borak dia dengan dia. Cuma saya tengok je gameplay dia semua. Tapi sebenarnya ada hubungan tak antara tier 2 dengan pro ni? Macam hubungan rapat ke, baik ke, diorang ada community diorang sendiri Saya ke? rasa players yang dekat MPL ni diorang lebih suka budak-budak tier 2 bila diorang main rank. Diorang lagi-lagi kalau untuk orang yang tahu, Ciku memang suka ajak budak-budak tier 2 ajak rank kan. Diorang memang dengan players memang diorang rapat. Okay. Cuma nak dengan ke management tu susah. Sebab yang pilihannya dekat tangan coach, bukan kat players. Oh, betul-betul. Tapi Kalau players sentiasa boleh bagi bagi suggestion idea lah, bagi suggestion. Okay. So maknanya tadi penting lah MDL, Development League, yang dia punya hype dia setara MPL lah. Sebab kalau diorang buat macam contoh Liga Mas lah, saya bagi contoh Liga Mas yang saya pun tak faham apa yang dia buat. So Liga Mas ni tak cukup impact sebagai platform menjadi tempat yang kita nak scout. Betul ke tak? Liga Mas saya rasa dia kan, diorang macam dapat projek and then diorang ada time period kena settlekan. Diorang fikir nak settlekan je. Tak ada yang nak bagi media untuk nampak ke ada Liga Mas. Season 1 diorang buat besar-besar ni. Besar gila diorang buat. Tapi tak ada yang datang. Sampai diorang sanggup. Okay, kita orang akan bayar untuk fans datang. Tak ada nak datang juga. Diorang sanggup nak bayar dia untuk satu orang. Untuk 1 jam ni aku nak kau tengok. Mungkin RM60 kot. Satu orang. Diperuntukkan Masa season 1 punya bajet diorang saya tak tahu. Season 1 buat kat mana? QCM juga. Oh. Dekat hall sama juga tersilap. Asal kita orang tak tahu Masa tu kan kita orang champion di kat Liga yang tu yang jadi wakil ISL. Yang sepatutnya pergi Romania tu kan. Tapi itu lah kita orang dia punya stage tu besar. Besar sangat. Tapi tengok depan ada kursi je. Oh, stage dia mega. Mega dia. Besar daripada MPL season lepas. Oh iya ke? Besar. Dia besar gila. Asal saya tak tahu benda tu. Saya ada gambar dia, saya nanti saya tunjuk. Oh, okay. Dia besar daripada MPL season 11. Season 10 pun saya rasa lagi besar. Adakah dia tak suka kalau Daddy Hood and the Gang datang? Saya tak tahu ni. And then tengok season 2 hilang terus. Pakai meja. Oh, maknanya gap dia terlampau jauh lah. Kalau season 1 besar sama level dengan MPL. Grand. Season 2 meja biasa letak kain hitam dah settle. Memang Liga Don lah. Liga Don Championship lah. Liga kampung lah nampak macam. Oi, memang kenapa apa yang sebenarnya berlaku? Adakah media kurang cover ke ataupun diorang ni kurang dari sudut marketing diorang? Marketing diorang tu orang tak nampak tadi. Ada tournament macam tu. Yang orang tahu players yang tengah cari tournament, saya nak duit nak cari tournament kan. Nampak prize pool besar semua nak masuk. Yalah betul. Tapi bila tengok tu, tapi masa tier 2 tak ada, semua pun nak fikir pasal diorang punya populariti ke apa. Diorang fikir aku nak duit aku belah. Tapi penting populariti ni. Di masa saya season 11, saya memang tekankan kat budak-budak saya, main tu penting, tapi kalau aku nak cari hidup dalam e-sport ni kena ada fame. Kena ada fame sebab benda tu yang membawa kita lebih ke hadapan. Contoh saya lagi kenal Ye berbanding EXP lain. Contoh lah EXP Lunatic lu siapa nama dia? Aduh saya pun dah lupa ni nama dia. Aduh. Tapi kita panggil dia muka koyak. Siapa Zeno. Zeno. Zeno muka koyak. Oh dia muka, tengok muka dia memang sentiasa koyak. Dia sentiasa muka marah je. Muka marah. Kalau saya lagi kenal Ye berbanding yang lain-lain lah. Selain Sepat Ye, lepas tu Iris, Momo. Iris sebab dia lama tak main. Dia lama jadi disimpankan kan. Jadi tu yang saya tak nampak dia kat situ lah. So kalau MDL ni jadilah, perlu ke tak perlu pada pendapat Min, tim pro ni hantar dia punya second tier team? Saya rasa perlu ni. Sebab kalau kita biarkan tier 2 budak-budak tu saja buat team, tak ada sponsor nak main. Orang tak ada team, kadang-kadang ada sponsor pun akan ada berlaku masalah scam, nipu-nipu juga. So kalau nak buat dengan betul, make sure kena ada team MPL support dorang lah, financially ke atau. So maknanya kena ada Todak Apprentice, kena ada Homeboys Academy ke. Tapi kalau nak masuk MPL tu saya rasa kena tukar sikit di nama. Jangan Academy je semua nanti. Oh betul. Apa Homeboys apa Homeboys apa Wan Tak tahu nak cakap Homeboys apa. Kalau Min Homeboys apa?
Homeboys Junior pun boleh okay kot cik. Sebab Homeboys boys Junior. kan macam Neymar Junior. Homeboys JR lah. Homeboys JR. Wow, okay, alright. Tapi semua tim diminta untuk prepare lah. Untuk prepare. Benda-benda ni. So kalau diberi peluang, Min akan take over jugalah. Saya rasa mungkin Take part dalam MDL. okay, Cuma okay. saya nak budak-budak, saya dah rapat dengan budak Norway ni. Saya dah suka dengan dorang. So saya rasa saya akan dengan dorang juga. Akan bersama dorang lah, membantu. Sebab dorang baik. Kalau tanya Baik. saya, dari on top, dia punya boss dia sampai ke bawah, dorang bagus. Facility pun bagus. Dah pergi? Saya tak pergi lagi. Cuma saya ajar dorang dari online. Saya bagi tahu dorang satu je. Saya tak boleh dengan korang at full time. Apa yang saya mampu saya akan ajar je. Korang jangan depend kat saya. Sebab satu benda saya belajar daripada last season kan. Kalau kita depend kat orang lain, kita tak boleh Terlampau dependent susah juga. Susah juga. Better fikir sendiri. Saya ajar sikit, lepas tu kau saya ajar dorang draft, kau buatlah draft tu. So kalau ada MDL, tim-tim mana yang Akan kuat. Prof Min nak tengok tim tu bertanding di peringkat MDL? Sebab ni sebab kalau MDL upcoming MDL ni dengannya no more qualifier. Dua bottom 2 turun MDL, top 2 MDL naik ke MPL. Itu lagi best ni. Sistem tu akan jadi macam tu lah. Dengarnya lah. Sebab benda tu kita buat macam Liga Super dengan Liga Premier. Itu lagi best saya rasa sebenarnya. Sebab daripada main qualifier one time preparation tu, better orang prepare all the time. Bila dah masuk pro scene tu, tak perlu preparation daripada kosong. Boleh pump terus. So sponsor pun sedap kan? Sponsor pun dia tahu budak ni MDL dah perform, MPL pun tak ada masalah. So, still dua-dua ada nama. What if Homeboys ada 2 dalam MPL? Uish, boleh ke ni? tak, itu saya nak tahu. Kalau benda tu berlaku, apa dia punya regulation dia? Kan? Adakah dia akan jatuh ke nombor 3? Homeboys, contohlah Homeboys champion MDL lah. Contoh. Ataupun kita ambil contoh NC champion di MDL. So adakah NC akan 2 NC ke atas, ataupun NC terpaksa bagi, cuma NC akan ambil dia punya trofi dan juga duit saja? Saya rasa, apa pendapat Min? Mana yang lebih better? Saya rasa better bagi chance kat team lain kot deh. Sebab maknanya kalau dah memang ada, just turun je. Sebab saya rasa kalau pro team, kalau diorang nampak MDL tu kuat, diorang boleh tarik masuk macam MPL buat. Macam baru-baru ni EVOS buat Ijume dah turun kat Iko kan. So diorang boleh buat macam tu. Okay, faham. So maknanya tak perlu ada 2 entiti yang sama. Cuma dia just ambil dia punya prize pool, trofi sebagainya, then handover slot tu dekat. Okay. Satu pendapat yang baik daripada Prof Min. Susah nak ada orang berpendapat macam ni, sebab dekat TikTok, group MPL MY, banyak orang menaip compare dan memberi pandangan. Kita nampak banyak meme ni. Sekarang banyak meme Kalau banyak meme lagi best daripada teks panjang-panjang ni kan. Malas nak baca. Malas baca satu. Diorang terlampau provokasi lah sebenarnya. Kadang-kadang saya copy, saya paste kat Google Translate, tekan saya dengar je buat kerja. Ada Ada yang buat panjang kan. Best ni nampak, kita baca sikit, letak copy paste, dengar. Dengar apa dia punya pendapat lah. Nampak lawak dia, tu yang dengar. Diorang nampak macam macam ya tak ya je kan. Sebab benda ni bukannya senang. Kalau korang nak tahu, benda ni tak senang tau. Cuma bila dah ada platform-platform ni, kalau korang boleh take part, contohlah jadi macam Prof Min. Prof Min pun dulu mula dengan apa ni? Bawah lah kan. Coach daripada bawah. Daripada betul-betul bawah teruk. Buat tournament. Dia kan ada community kan, based on ni kan dia. Lepas tu ML tu ada satu community paling kecil, community Indian. Untuk orang India tu ada community paling kecil. Berapa ramai Ramai tu ramai dia. Tapi masalah dorang ni, kalau jumpa dorang kat TikTok apa kan, custom by one. Oh iya ke? Itu dorang punya trademark dulu ni. Ajak custom. Masa tu saya pun sama juga, ajak custom team tu kan. Nampak orang kuat. So itu yang masa tu saya belajar. Boleh juga kita macam ni kan. And then ada orang kenalkan saya, sebenarnya dah boleh main tournament macam ni. Itu masanya saya start main tournament. First time dah rasa champion tu dah macam kita nego lagi. Itu yang saya masuk dari baik do, slow pergi. Then, tapi orang takkan percaya ni. Dulu saya main game, lepas tu stop, jadi manager pula. Lepas tu stop, jadi event organizer pula. Lepas tu masa event organizer tu, saya pula yang jaga apa? MSPC.
MSPC yang jaga screen Bracket. semua tu. Screen, audio. Jadi lead operation. Aha. Oh, okay. Tu yang masa tu tak ada orang. Lepas tu yang director untuk MSPC dia kata, "Min tolong, saya masa tu ada knowledge sikit lah dengan tu kan. Saya belajar dengan orang yang ajar, saya cover lah sikit." Oh. So at the same time tu, coaching saya punya ni sentiasa ada sebelah saya. Cuma diam-diam naik slow-slow. Masuk MPL terus. Dah sampai satu tahap tu saya rasa okay, saya nak fokus kat sini saja. Itu yang dah start masuk MPL. Oh, okay. So, Prof Min, kita nak tanya pendapat lah. Line up pun mostly Dah tahu dah. Dah Semua tahu. orang pun dah tahu line up. Pendapat Prof Min team ke team. Alright? Boleh. Just bagi pendapat secara ringkas lah. Todak dengan kemasukan Kuja, keluarnya Moon, masuknya Rain dan juga Hazelnut. Pendapat. Kalau Todak Andian, sebelum start ni saya rasa kecaman yang diorang terima tu sebabkan apa yang diorang cakap lah saya rasa. Sebabkan apa yang Ashi kata, rombakan besar. Besarnya Kuja masuk. Itu yang orang start kecam. Apa yang besar sangat? Takkan sebab Kuja masuk tu besar sebab nama besar kan. Cuma kalau Daddy dah tengok ke video yang diorang release? Dah tengok yang diorang cakap macam mana pun diorang champion. Jadi diorang tak perlu rombak. Apa yang diorang cakap tu sebenarnya betul. Sebab diorang dalam Malaysia kalau diorang champion tu still apa yang maksudkan tu diorang line up terkuat kat Malaysia. Betul. So kita tak boleh cakap yang diorang ni tak apalah hantar sama je kan. Diorang kuat. So kalau tak ada team yang kalahkan, diorang memang akan macam tu je lah. Tapi tidakkah itu dia jadi macam targetnya cuma Malaysia? Target cuma Malaysia sebenarnya bagus dia. Cuma saya rasa diorang masih perlukan salah satu yang ada knowledge. Saya tak rasa Malaysia saya rasa dah kekurangan sebenarnya. Tak. Maksud saya, tidakkah Todak dia letakkan satu limitasi lah. Maksud, dia limitkan, Malaysia cukup. Tapi Pergi keluar tak payah fikir. saya rasa macam tu juga dia. Sebab tengok MSC punya ni, saya tengok reaction daripada manager Ashi, dia rasa macam marah, dia nak tukar buat preparation untuk M5 semua kan. Tapi bila tengok line up tu saya nampak macam Bukan untuk M5. bukan untuk M5. Mungkin untuk tu ataupun tak ada player nak masuk. Sebab apa yang berlaku last season. Oh ya? Yeah? Mungkin sebab tu. Wow. Okay. Sebab ni saya dapat info daripada yang pernah masuk Todak. Dia katalah dia apa yang dia hadap kat sebelum dia keluar. Apa yang kita tahu, tapi benda tu internal, kita tak boleh cakap depan podcast. Betul. Cuma mungkin benda tu dah terleak ke Philippines ataupun Indonesia. Mungkin Philippines lah. And then tak ada orang yang nak masuk. Oh, disebabkan ekosistem tu sendirilah. Aha. Oh, okay, alright. Wow, panas. Panas dia. Kalau saya cakap lagi panas. Oh, Tapi ya? tu lah, saya tak nak sebut nama dia, kesian pula dia. Dia kata jangan cakap. Cuma apa yang berlaku ni, dia kata management tu tak sama macam apa yang dia nampak ke Filipin. Terlalu beza. Oh, maksudnya management di Filipina lah? Management yang kat Filipin tu, dorang anggap macam semua ni, coach ke manager ke, semua satu family. Borak lepak semua sama. Dorang memang rapat. Tapi kat Malaysia dia kata ada masing-masing ada star syndrome dia. Kat manager pun ada star syndrome dia, ada yang players pun ada dia punya star syndrome dia. Wow. Tapi kalau nak buat macam pemilihan player yang diorang buat tu, kadang-kadang saya tanya, dia kata sebelum saya datang players tu dah dipilih. Sebab sebagai saya head coach, saya tak ada hak untuk pilih masa tu. Dia datang-datang dah ada player, dia kata kau dah kena buat team ni, kau kena bawa sendiri. Kena buat awak lah. Okay. So, jangan jauh sangat. Jangan jauh sangat dia. Tapi kemasukan Kuja saya rasa bagus dia sebenarnya untuk Todak. Sebab diorang perlukan siapa yang pernah kata yang military coach dengan ni kan. Saya rasa Kuja ni as coach yang jenis military, so Todak perlukan macam tu. So Todak dia akan satu DNA baru lah untuk Todak. Okay, alright. Okay, good to know. Tapi pada saya cukup sekadar saya tahu dasar. Kan, sebab saya tak nak deep into. Kalau kita ke dalam banyak benda bahaya. So okay, alright. So another team, Lunatic. Okay, Lunatic ni sebenarnya diorang macam borong player kan. Orang kata borong player banyaknya, boleh buka tim bola kan. Masalahnya diorang tak tahu apa sebenarnya line up tu. Oh ya ke? Line up yang diorang ambil tu sebenarnya yang main line up tu sebenarnya 6-7 orang saja. Yang 6 orang kot. Yang majority semua masuk untuk camat, untuk nama. Oh. So saya rasa sebenarnya kalau ini kalau sebabkan dah start session untuk WCD kan, saya rasa management dah kena stop buat benda-benda macam ni kot. Dia kena stop ambil
tanpa ada arah tuju lah. Ambil player semata-mata budak ni, aku nak masuk saja nak ada nama, ada tag MPL untuk buat konten jeduk sampai 5-10. Saya rasa dah tak ada masa dah. Saya rasa dah bukan dah kot untuk sekarang. Maknanya sekarang memang tujuan dia fokus lah, execution lah. Execution je. Okay. So pendapat Prof Min saya bertanya bukannya nak mengorek rahsia, sedangkan saya dah tahu dah banyak benda. Tapi pendapat Prof Min, orang yang ada dalam industri secara dia kan kalau orang kan fans, and then ada yang dalam kepompong kan dalam kolam tu sendiri, dan ada yang di deep lagi. So Prof Min ni dah dalam dua level ni dah ada. So pendapat tentang lunatic ni, dia lebih desperate ataupun lebih prepare? Saya rasa planning dorang sebenarnya memang dah plan awal, sebab sebelum season 11 dah start, dorang tahu yang player MV yang masuk ni akan keluar habis season 2 saja. So bila dah ada planning tu, saya rasa dorang dah ready untuk buat transfer nak masuk player mana. Cuma masalah satu, dorang tak boleh bawa masuk player-player yang bagus ke Lunatic daripada Malaysia. Sebab track record. Sebab track record sebelum-sebelum ni sebelum ni dekat Falcon yang dorang buat kat Malaysia kan. Masalah-masalah background dorang ni jadi satu punca. So nombor 2, dorang terpaksa cari kat luar. So paling-paling senang dorang dapat is from Myanmar. ZP dengan Kid sebenarnya player yang bagus, cuma dorang dapat coach yang tak mampu ajar dengan baik. Okay. Ni orang tak tahu, tapi dia kata DJ sebenarnya dia nampak nama besar, tapi cara pengajaran dia cuma orang kata tak baik sangat. Dia language barrier ataupun mungkin language barrier. Language barrier dengan budak tu negara saya lebih pilih dia. Okay. Dia ada proxy and chronism kat situ Ada chronism kat dia. Wow. Kalau kita tengok dorang punya jungler dorang ada 2, ada Kid tak silap saya dengan Yuna. Kalau saya pun saya akan pilih Yuna sebab jungler yang bagus, budak tu bagus. Yuna is Malaysian lah. Bukan, dia jungler daripada Blacklist. Sebenarnya dia Blacklist dulu masa Sibol nombor 2 tu kalah dengan EVOS, and then dia turun ke Mahalika. Mahalika pun sebenarnya tim amateur yang kuat. Masa tu dia ada, tapi ramai tak tahu dia. And then dia masuk sini, player yang bagus. Cuma pilihan DJ tu adalah dia pilih lebih ke Kid. Based on kenalan yang lebih lama lah. Saya rasa sebab mungkin dia dah tahu habit dia dah tahu pandangan seorang coach ni kadang-kadang berbeza. Betul. Cuma kalau based on performance wise, saya rasa Yuna lagi bagus. Deserve lah. Okay, alright. Yudo Red Giant ataupun dia dah tukar, Selangor Red Giant ataupun Super Red Giant. Super Red Giant. Okay. Super Red Giant semua dah jadi super kan dia. Sebenarnya Super Red Giant ni dorang punya performance kalau tengok dekat Snapdragon pre-season dorang nampak seram untuk semua tim lain. Kuat sangat pula dorang mainan. Sebab saya tengok Andian, Red Giant punya ni bukan apa ke dia, tapi last season kalau based on saya punya ni, Homeboys punya drafting yang paling bagus. Okay. Terima kasih. Sebabkan Dale punya drafting ni saya memang suka last season. Tak ada yang boleh kalahkan dia masa tu. Ya ke? Serius. Even tim lain mungkin draft tak kalah, game kalah tu lain cerita. Sebab saya punya ni rule dia 50-50. Kalau drafting 50, execution pun ada 50 dia. Kalau drafting dah 50, kalau execution tak bagus, still ada chance untuk kalah. Tapi adakah Prof Min tahu bahawa sebenarnya season lepas draft ni 3 kepala? Saya tak tahu dia, tapi saya rasa ada Apple dengan Dale dan yang juga ni, Warlord sebenarnya. Warlord sekali. Sebenarnya draft tu based on Apple, Dale dan juga Warlord lah. Drafting daripada 3 negara. Orang kata segitiga bermuda punya drafting. So by this season memang akan Anca, Paps dan juga Apple. Faham ni. Dan di-feed oleh Warlord lah. Biasanya sebab Warlord ni kita punya mastermind lah. Faham. Tapi semua tu engine tu bergerak, semua bergerak. Cuma Warlord ni dia lebih tapi apa yang menarik tentang Dale ni, prediction dia memang tepat. Itu yang saya suka cara drafting. Dia boleh baca. Dia cakap this gonna be ni. Dia mesti nak ni. Kita buang. Bila buang benda tu akan aduh kenapa dia. So itu saya yang kelebihan daripada dia. So itu kekuatan Homeboys last season. So bila masuk kita tengok Red Giant season ni, kekuatan drafting dorang kuat juga. Dekat Arcadia. Drafting dia dah kuat. So bila drafting dah kuat, execution masih tak bagus sangat. Kita nampak Snapdragon, cuma dorang perlukan masa. So saya rasa sekarang dorang dah ada masa dia juga. So dorang dah almost prepare, ready lah. Dah almost ready. Saya tengok Gorgeous dah
dah kuat lagi dia. Dulu kuat, lagi kuat sekarang. Saya rasa mungkin lah dia boleh jadi best EXP of the season kot. Kalau dia perform dengan bagus lah. Tapi adakah itu jadi bahaya kalau macam tiba-tiba Jatuh atau dipatahkan? kalau dipatahkan, aduh, pressure daripada management, daripada fan tu, tekanan dia tinggi kan. Sebab dia macam ni. Sejujurnya jatuh ketika regular season okay. So ada masa untuk reset bounce back kan. Tapi kalau jatuh ketika playoff, wow. Kalau patah terus. Patah. Tak sempat gam. Tak sempat. Okay, so Udurek Giant on top sekarang. Memang orang looking for semua tim sekarang akan pandang nak kalahkan dia juga. Tapi at the same time, tekanan dia orang hadap tu tinggi juga. Ya, betul. Okay, so next RSG. RSGD, okay. Ini saya rasa saya ada buat satu live. Saya borak-borak, ada yang pergi borak cakap Ni saya cakap yang orang kata kenapa bertanya top 3 kau punya line up seram siapa Min? Saya tak sebut RSG. Dan tanya kenapa RSG ada demand kat semua. Cuma saya rasa diorang perlukan, saya rasa tak seram dia. Saya tak tahu kenapa. Tapi saya rasa tak seram juga. RSG no offense RSG. No offense. First thing diorang kan Andy sentiasa ada masalah rumah. Tak pernah tak ada masalah rumah. Tapi sekarang dia bukan ada Roma baru ke? Storm and Zap. Masalah Roma dia kan, Diorang punya repair tu sentiasa ambil Roma yang tak pernah daripada role Roma daripada dulu. Macam Storm ni sebenarnya mid laner. Oh iya ke? Mid laner transition ke Roma. Mungkin dia dah prepare tapi kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana cara gameplay dia. Sebab tapi tak se-adapt Roma yang pure Roma lah. Sebab kita tak tahu yang contoh macam Panda masuk jadi Roma, tak jadi bagus. Betul. Satu kali main terus dah tak jadi. Betul. And then kita tengok macam Lexia main pun kurang juga. Tak boleh full potential lah. Tak boleh full potential. Diorang tahu macam nak main, cuma timing tu hanya Roma yang dah biasa, dah lama main je tahu. Saya 2 orang je saya rasa berjaya tukar role dengan baik. Valence dan juga Mal dari Red Esport. Itu 2 je saya rasa dia dapat lah. Dia dapat adapt. Dia dah dekat dah. Sebab Mal ni pun memang multi role kan. Dia punya Fanny gila. And then dia pergi goal lane pun positioning dia power. So tu yang dia boleh baca jungler assassin ni semua. Betul. So RSG masih lagi RSG demand card ni masuk sebenarnya player yang bagus. Kalau daripada history achievement dia pernah jadi best rookie semua, player yang bagus. Tapi kita nak dalam bahasa Inggeris kita dah wash, dah basuh. Itu yang mungkin satu punca Iraq dah naik daripada RSG Filipin, and then demand card dihantar ke sini. Nampak macam downgrade. Nampak macam downgrade. Sebenarnya kalau kat Filipin mungkin dia punya level dah jatuh, tapi kat Malaysia saya rasa still akan kuat. Cuma same goes to Super 8. Same goes to Super 8. Sebab Super 8 kita kalahkan ketika di Kohai. Sebenarnya Homeboys dah kalahkan Super 8 kat Kohai lagi. Cuma dekat sini mungkin dia punya acuan Udurek Giant tu ataupun Selangor Red Giant mungkin ada berbeza sikit lah. Sebab kita tengok Super 8 pun masa blacklist tak power sangat kalau ikut Philippines punya level. Tapi datang Malaysia nampak kuat. Okay. Itu beza kita dengan Philippines sekarang. Okay. Player yang dah wash kat sana kat sini nampak kuat. Itu yang dia macam ni lah, macam Jepun. Tahu tak Jepun kalau dalam sistem pekerjaan kan, siapa yang tak perform, ada masalah disiplin, dia kena hantar Malaysia. Jaga kilang Jepun kat Malaysia. Aduh. Jadi macam tu dia sekarang. Cuma netizen tak tahu, tak nampak. Apa yang orang nampak, dia main. Nama besar ni memang champion terus ni. Okay. Itu ada. And then sebab tu saya cakap dalam level of diorang punya reference, sebenarnya dia ada satu level ialah fans. Yang kedua diehard fans. Yang ketiga fake fan. Bukan fake fan. Dia macam ni lah, Prof Main. Lepas tu ada deep into. Okay. So peringkat tu sebenarnya tak ramai orang sampai ke tahap tu. Tak sampai. Cuma itu yang dia. And then diorang ada rumah baru lagi seorang, Zef. Zef. Okay. Zef taklah baru saya rasa. Sebab dia daripada Academy Homeboys. Cuma rumah baru untuk RSG lah. Ya. Cuma saya rasa Zef ni kalau tanya saya lah, sebenarnya dia tak prepare lagi untuk pro scene. Saya rasa dia tak prepare lagi. Kalau based on performance dia dekat Cicaraga, MAB Cicaraga, saya tak rasa dia cukup kuat untuk lawan dengan tim-tim sekarang. Sebab dia pun pernah duduk di Lunatic. TL dulu kan. Saya rasa dia tak cukup kuat sekarang. Sebab dia pun sebenarnya transition juga daripada mid lane pergi, saya rasa dia kan mid lane dekat Academy masa tu. Masuk TL jadi Roma.
And then tiba-tiba sebenarnya tier 2 tu tak nampak dia. Diorang nampak kuat, and then diorang ambil. Saya rasa dia tak cukup kuat. Itu satu benda lah. And then diorang punya coach, which is Skadar Rain. ataupun Ibas, Ibas dan juga Rain. dengan Rain. Saya tak tahu Ibas dah ada ke tak dekat Malaysia, sebab saya ternampak lagi konten diorang buat dengan Ibas. RSG tak buat lagi. Saya Ibas, ternampak. kalau tanya saya dulu, Ibas di Homeboys dia selalu missing in action. Missing in action, MIA. Ya. So gaji masuk je, sorry minggu ni tak dapat turun, tak dapat jumpa. So tapi dia input dia bagus lah. Input dia bagus. Itu satu dia. Kalau Rain take over banyak benda, sebab as a assistant dia take over banyak benda. Rain sebenarnya coach yang bagus. Cara drafting dia semua direct. Kita boleh tahu terus apa yang dia akan drafting. Tapi dia berkesan. Cuma kelemahan dia, kalau saya nampak yang dia, kekuatan dorang, setiap tim yang dia masuk ni, early game dorang memang kuat. Early game dorang memang kuat, tapi dah masuk mid game, late game dah. Okay. So itu satu benda yang RSG kena repair. Kalau dorang dah repair, saya rasa boleh, dah okay. Cuma kalau early game sahaja akan jadi masalah. Wow. Mantap. RSG jangan marah. Tapi ni ialah pendapat dan perspektif Min daripada public yang deep into sikit. Kan, dia punya input dia banyak. So okay, Todak dah, RSG dah, siapa lagi kita dah bincang tadi? Lunatics dah, Yudu Red Giant, Selangor Red Giant dah. Okay, next Team Secret. Okay, Team Secret ni sebenarnya kemasukan Mark dengan Max atau kembar dua tu sebenarnya bagus, tapi apa yang saya rasa, orang mungkin akan kehilangan mid laner diorang. Kalau orang tak tahu, saya rasa ramai tak tahu. Mid laner yang bagus diorang ni akan kehilangan. Mid laner baru pun dah ada dekat Team Secret. And then cuma saya rasa diorang ada satu masalah tu, diorang tak fix lagi. Apa Belah Roma. Bukan ni aim tak bagus, cuma diorang perlukan Roma lagi kuat, lagi bagus untuk support jungler gameplay baru. Mat dengan Max lah. Okay. So Team Secret masih lagi belum bersedia, ataupun pada pendapat Min diorang 40%, 50%? Saya risau akan jadi macam lah season pula ni. Sekali lagi diturunkan? Mungkin kot. Kalau diorang tak repair, mungkin diorang akan turun. Kalau turun, saya rasa kalau ni Secret fikir, aku dah malas dengan ML. Kalau turun lagi sekali, habis dia. Tapi netizen melihat Secret ni antara calon juara. Tadi netizen nilai ni daripada players yang masuk saja. Diorang ternampak combo yang masuk tu. Tak mungkin yang aim ni boleh ke combo dengan jungler ni. Cara diorang main dengan synchronize aim ni, tu adakah boleh synchronize ke tak lah. Mm-hmm. Okay. So sekali lagi akan menjadi satu kalau bahasa kasarnya perjudian, yang adakah perjudian ni menjadi gamble lah kan? Gamble menjadi ke tak. Kalau tak jadi, mungkin tak ada my check lagi. Wow. Panas. So dah 5 tim 5 tim. Nampak perbincangan ni belum sampai ke peringkat dia ada 3 lagi main, tapi dah hampir sejam. Tapi tak apa, kita akan drag sebab Prof Min ni banyak input yang kita boleh dapat. So okay, next Team Hak. Team Hak dia cuma dia meletakkan 5 saja player yang saya nak nampak dari dia orang punya intro video, and ada satu Yun lah, dan saya yakin dan pasti Yun tak akan main lah. Cuma 5 player. Adakah Team Hak ataupun pendapat Prof Min, Team Hak ni okey untuk 5 player ni kekal? Saya rasa okey disebabkan match sekarang dah kurang. Cuma kalau gameplay diorang tak asyik sama saja, senang dibaca. Itu masalah dia. Kalau player dia tak berubah sangat, gameplay dia senang sangat dibaca. Habit diorang ni, kalau banyak game player sama je senang. Macam contoh macam Daddy ada Anip dengan Razel. Kalau orang dah baca Razel, terus tiba-tiba masuk Anip, diorang kena tukar plan dia. Kalau from coaching side, diorang akan fikir macam tu lah. Psikologinya macam tu lah. Dia main psikologi macam tu. Okay. Cuma diorang ada player yang experience. Yura kan dari Onyx Prodigy. Saya rasa bagus dia sebenarnya dia. Dia dari MDL season 5 kot. Dia dengan Onyx. Dan sekarang dah season 7 ke 8. Tapi saya suka sebenarnya kemasukan Noah dengan Iris. Lupa. Diorang Noah dengan Iris kan chance untuk diorang revenge balik. Korang letak aku camat, tak saya kat camat, bukan maksudnya saya tak power. Ni masa saya tunjuk villain mode lah. This is it lah. Villain arc dia dah start. Okay, alright. So Team Hak ni dia ada mode villain dia dalam setiap player Sebenarnya diorang tak ada coach. Diorang cari coach, tapi at the end diorang tak dapat. And then Amos yang akan jadi. Bukannya diorang cakap ada analyst, coach. King coach Uduk. Bukan Bang Uduk. Bang Uduk. Tak jadi. Tak jadi. Okay. At the end saya rasa players yang akan draft. Itu kita akan nampak kali ni dekat Team Hak. Quite struggle masa sistem dengan yang kuat, Team Hak akan step dengan
cara yang dulu-dulu. Traditional. Players draft. Tapi adakah benda tu akan buatkan burn out sikit? Mungkin kalau orang banyak kalah, mungkin orang akan jatuh mental juga. Sebabkan last season orang dah hadap banyak. Betul. Alright. Okay, SMG. Oh, SMG. Ambil players ikut huruf. SMG. G je tak ada. J je tak ada. Sebenarnya di SMG orang ada Miko dengan Saksa. Penambahan. Miko ni sebenarnya Roma yang daripada Omega, tak silap saya lah. Omega terus ke sini. Roma yang bagus, cuma dia perlukan masa sebab performance dia dekat Omega dekat Snapdragon pun, Omega pun tak bagus sangat. Cuma, betul. Macam biasalah, player yang wash kat Filipin kat sini nampak kuat. Kohai dia kalah, Snapdragon pun dia kalah. So satu pre-season yang kurang baik untuk SMG. Untuk SMG. Tapi SMG kan pre-season sentiasa macam tu ni. Betul. Itu masalah dia. Pre-season tak pernah tak ada masalah. Homeboys pula pre-season ni macam wow kan. Tiba-tiba masuk playoff jadi lain. So tapi SMG pada pendapat Promin sangat buku teks lah. Cuma diorang ada Saksa ni player yang lama ni. Kalau orang yang kenal Archangel daripada Philippines yang 2020, dia player daripada Archangel, lepas tu dia masuk dia masuk brand and then TNC. Lepas tu baru sini. Semua nama-nama besar tu kalau dekat ni. 3 tahun kat Pro Scene. So now saya rasa experience dia tinggi sangat. So saya rasa dia tahu apa yang dia buat. Dia boleh ajar banyak benda dekat budak-budak ni. Oh, okay. So itu perbezaan local player dengan import player. Diorang dari segi experience, diorang punya knowledge tu tinggi betul tak? Tinggi sangat. So kemasukan Saksa dan juga Miko ni, Miko ni akan ada satu pembaharuan lah. Dan ada Coach Paulo juga kan. Ya, Coach marah je dia. Muka dia nampak marah tapi saya tanya dia, orang kata mana ada marah. Tak, dia kalau tengok Min tengok tak, dia moncong je. Cuba senyum sikit, Pau. Tapi dia baik lah. Dia baik sebenarnya dia baik. Okay. Cuma suara dia pun nampak ganas sebab dia sakit tekak je. Tapi dia kena banyak minum air mineral lah. Sebab SMG kata diorang perlukan coach yang keras, military. Tapi diorang kata dapat Coach Paulo tak cukup keras. Diorang kata Haru tak keras, diorang perlukan coach yang keras. Dapat Paulo tapi diorang kata tak keras juga. Tapi saya tak tahulah kenapa diorang perlukan keras tu, saya tak tahulah. Patutnya dia ambil Kuja keras sikit. Saya tak rasa budak-budak tu nak dia. Oh. Mungkin ada banyak benda yang sama lah. Macam banyak benda netizen tak perlu tahu. Oh, okay. Alright. So SMG dah, Red Esport. Okay, Red Esport ni kemasukan Exot. Ya, Exot sebenarnya mid laner untuk mengganti Kim sebab Kim budak sekolah lagi. Tapi saya rasa Exot tak ada kat Malaysia lagi. Itu yang saya terdengar. Exot tak ada dekat Malaysia lagi sebabkan masalah imigrasi. Oh, visa kot. Saya rasa itu lah, sebab itu yang last saya dengar daripada orang Red. Dia samalah macam Homeboys. Berkaitan deal. Sejuk ke Min? Saya memang cepat sejuk. Oh ya ke? Alamak ini nak kena bagi hoodie baru ni sebelum balik ni. Ampun. Nanti saya akan bagi satu hoodie baru. Macam mana Red Esport preparation dia? Diorang ada coach yang experience. Senang cerita, coach yang bagus dalam amateur league. Dia develop punya skill tu, dia bagus. Sebab dari dulu lagi kat amateur, nama dia memang terkenal kat Philippines. Siapa? Conrad. Oh, okay. Cuma saya tak tahu dia ada ke tak kat photoshoot hari tu. Saya tak nampak ke muka dia masih lagi belum di-reveal Kenapa team tak suka reveal awal? Saya adakah diorang nak simpan? Mungkin ada masalah. Tu tak boleh tunjuk macam okay, aku tak ada player ni, aku cakap je tapi tak masuk lagi. Pandai cover ke kan. Tak tahu. Alright. And then Sora comeback balik Red. Sora ke Red balik? Kan dia kata saya nak keluar. And then pergi try qualifier. Ni saya baru tahu ni. Kalau team group Scream tu saya rasa orang dah tahu, dah nampak dah Sora dekat Red. Nama dia dah ada. Okay. Orang anggap yang Sora dah keluar pergi qualifier, try masuk MPL, tak jadi, datang balik. Oh, skripnya masih sama So itu je dia. And then diorang ada Shamilo. Sebenarnya Shamilo bagus dia. Dia punya saya minat dia. Data dia semua kan. Sebenarnya bagus. Masa saya kat tier 2 saya suka borak dengan dia. Saya dengan Shamilo bukan rapat tapi kita nak berborak lah. Saya, dia dengan Adin. Kita memang borak. Easy going easy going. Dia borak macam member menganjing macam tu. Okay, faham. So siapa lagi kita belum cover? NC team yang ke-9 untuk kita cover. Team yang ke NC Homeboys. Sekejap. Yang belum NC dengan Homeboys. Siapa lagi belum? Yang lain dah. Todak dah, SMG dah. Homeboys dia belum.
Lunatics dah, Lunatic dah. Red Giant Red dah, Giant dah, Red dah. Red dah, RSG pun dah, Secret Dah. Team Hub pun dah. Tinggal NC Convoy. Okay, NC. Okay, untuk NC saya rasa mungkin kali ni dorang lah dark horse ni. Sebab apa tadi, dorang ada 2 Roma. Okay. Sebenarnya satu tim ni nak dapatkan Roma yang fleksibel ni susah. Macam dorang ada dekat Homeboys ni, dorang ada Roma fleksibel. Nak dapat Roma fleksibel ni susah. Kadang-kadang Roma yang kuat dekat setup ni tak bagus dekat hero Support. utility. Tapi hero utility ni tak bagus dekat ni. Tapi untuk NC, dorang tak ada satu Roma yang pandai semua, tapi dorang ada Roma yang pandai dekat 2 fasa ni. Satu, kita ada Mali. kita ada Venus Smasher, Oh my Mali. Oh My Mali, dan kita ada Hawk. Okay. Hawk sebenarnya pick off, Roma pick off yang bagus dia. Masa dia kat RSG pun, cuma itulah masa tu tidak diberi peluang untuk main. dia beri peluang, tapi hero yang dia ambil untuk Hawk tu bukan hero signature dia. Okay. Mungkin lah kalau berani semua tim open lah Chow dia, bagilah dia main Chow. Memang Chow dia setara Zon lah. Mungkin lah dia. Tapi Chow dia sebenarnya kuat, dia bagus. Dia punya signature hero dia Chow. Okay. Minggu kedua kita akan ban Chow. Ya. Ataupun kita pick Chow. Alright. And then diorang ada Hide, and then Sonic. Saya rasa ini cara masa untuk Sonic This is it lah. main Assassin balik lah. Tolong lah. Ni patch dia lah. Last season saya suruh dia main Assassin, dia kata dia takut kat stage balik nak main. Sebab pressure yang dia nama dia kat bosku masa tu famous Assassin. Gameplay dia masa tu sebenarnya dah hilang. Dia kata dia dah hilang. Nak dapatkan balik tu ambil masa. So dia takut nak bawa balik ke atas stage tu. Season 11 tu quite risau lah. Kau risau. Saya rasa sekarang dah boleh bawa kot. Dia dah ready dah. Okay, so sedikit kudos lah untuk Mr. Faris daripada Prof Min kerana menyelamatkan saya rasa boleh kata 3 bulan gaji and then facility. Untuk Tuan Faris sebenarnya from the side, sebabkan saya walaupun saya tak ada dengan dorang, saya still sayang dorang lah. Saya memang sentiasa tengok apa dorang buat, apa dorang punya hidupan kat sana kan. Saya rasa ini happy lah saya rasa dorang kat sana. Oh, ni naik berumah dia. Ghost Bump. Sebab macam baru-baru ni Zaf dari kecil lagi dia ada masalah belah mata kiri dia. Oh ya ke? Dia hampir buta, blur. Wow. Budak tu boleh main macam tu dengan satu mata saja. Orang tak boleh tahu. Patutnya dia pergi main Paralimpik boleh dapat gol. Dia ada masalah ni tapi tak pernah tunjuk. Kita orang dengan kita orang pun, kita orang anjing dia pun anjing diri sendiri. Oh, ya yeah, Zaf Dia mata dia ada masalah dia sebab masa kecil. And then tapi sekarang NC bawa dia pergi e-sport Medica untuk betulkan mata dia. Untuk contact lens tu saya macam management fikir pasal player. Dulu management aku fikir pasal benda lain. Sekarang management fikir pasal player. Betapa bagusnya Faris dalam menguruskan guys. Kena ada orang-orang macam Faris ni sampai micromanage tentang kesihatan mata. Saya tengok pun ada video apa clear apa bersihkan dia punya. tak dengar apa-apa sebelum ni. Dia memang kadang-kadang pekak. Kita nak panggil adik tak dengar. Pak tepuk kat belakang baru. Sekarang dia saya dengar sekarang ni sampai bunyi kipas, bunyi angin pun dia boleh dengar. Semut pun dengar. Betapa binatang berbual pun dia dah faham lah sekarang. So betapa budak-budak ni masalah ni. Sebenarnya diorang masalah kesihatan pun ada tapi tak tunjuklah season. Tapi bila saya tengok Tuan Faris dia menitik beratkan macam last season saya kena hadap benda tu. As a coach kena fikir gameplay. Budak-budak ni pula kena pergi farmasi beli kan, bawa diorang pergi klinik. Apa cair tak telinga tu. Semua kena buat sendiri. Tapi sekarang tak perlu fikir. Pozan tak perlu fikir apa, santai je. Dia fikir pasal game dia, management buat kerja dia. Diorang ada dengan team yang dah well prepared. Maknanya NC ni sangat bagus lah. Sangat bagus dalam ekosistem e-sport sebenarnya. Facility semua ada. Apa je tak ada diorang. Betul. Mali tidur, bangun je terus main game. Nampak betapa macam tu. Keluar pintu, dah ada PC. Dah ada PC, dah ada setup kan. So sangat baik sangat yang bersyukur lagi paling diorang suka ada kowe. Oh iya ke? Dulu tak ada kowe? Bukan, mana ada Madness tak ada kowe. Beli air botol banyak. Beli air botol banyak-banyak sampai semua ada masalah kat kulit. Tak bagus lah kalau minum air botol banyak-banyak. Dia akan ada masalah. Okay. Maknanya benda yang paling diorang bersyukur sebab ada kowe Kowe tu diorang banyak kali try tapi Madness tak bagi. Lalas kat sini ada kowe, first time pergi sana semua minum. Betapa nikmatnya. Nikmatnya ada air sejuk. Ya. So tapi apa harapan Min ialah NC menjadi dark horse yang wow. Sebab diorang ada satu analis ke belakang diorang yang bagus juga. Tapi saya tak nak sebut biar dia jadi senjata rahsia. Wow. Okay.
good to start untuk NC. Satu orang kata selepas hujan ada pelangi, inilah dia. Inilah pelangi dia. Selepas hujan ribut taufan, inilah pelanginya. Pelangi dia dengan baju yang lawa kan. Oish, betul. Lawa Tapi tu dia. baju teroris bro. Ni pun lawa ni. Saya pakai hari-hari saya pakai. Oh ya ke? Ni Tak dengan tu basuh tukar. Tu Tak- maknanya saya nak kena bagi satu baju baru. Yo. Play issue. Alright, so last Homeboys. Ada Paps, Anca, Zon, Rizal. Orang baru. Untuk honest reaction saya di Homeboys, masa saya tengok line up yang Daddy planning, saya rasa Homeboys memang kuat. Saya dah letak expectation Homeboys akan champion. Honest saya punya ni lah. Sebab saya rasa ada Dale, ada Anca, ada Apple, memang kuat. Tapi bila saya tengok Dale tak ada, saya dah macam, kenapa Dale tak ada pergi Singapore kan? And then Paps masuk. As a honest reaction, saya memang tak expect sangat daripada Paps. Sebabkan apa yang berlaku daripada 2 season lepas, saya tak rasa dia sekuat Dale. Cuma apa yang saya dengar, Homeboys tak ada yang kalah lagi Scream Oh ya. lepas Paps masuk. Saya rasa apa yang saya dengar lah, tak ada kalah-kalah macam tu kan. So bila saya dengar, saya rasa macam mungkin bukan sebabkan Paps masalah, mungkin Paps sudah ada tim yang dia yang nak, tim yang dia harapkan. So mungkin kita boleh nampak Paps punya 100% effort dia, 100% dia punya ni boleh nampak sekarang kot. And then ada Anca dia, Master Chess. Betul. Saya rasa ada Anca, Lebih Lebih- brilliant move. drafting diorang sekarang saya rasa lagi bagus sih. Ada 4 otak yang sekarang. Push. 4 otak lagi bagus. So Ada Paps, Anca. And then relevant lah untuk saya cakap Homeboys ni boleh jadi champion. relevan dia. Sebenarnya relevan. Nak jadi, saya sentiasa akan letak top 3 Giant, Homeboys dengan Todak. 3 tu saya sentiasa letak kat top 3 untuk sekarang pun. Sebab Todak bukan sebabkan line up tak ada player luar pun tak kuat. Line up tu line up champion. So kita kena respect dorang as a champion. Okay. Kekuatan dorang. Tetapi ada lagi 2 tim yang dah kuat. Walaupun line up sebelum ni tak sekuat, tapi sekarang dorang dah patch dorang punya keluar. Betul. Dah prepare lah. And then itulah ada Rizal. Orang tak nampak lagi Rizal gameplay. Betul. Ramai yang tak nampak sebenarnya. Rizal ni sebenarnya antara penyelamat AE juga. Dan bila saya tengok komen-komen pun ramai yang cakap kenapa bukan Rizal yang menggantikan tempat Nino. Rizal sebenarnya orang tak nampak. Sebab apa yang orang tahu, Nino, Melissa dia kuat. Nino. Tapi masa tu Nino tengah perform. Orang tak nampak lagi Rizal masa perform tu, orang tak nampak. Nama-nama yang baru ni masuk, players tak kenal. Nampak, ni alter ego, jago ni. Ni RSG jago. Tapi kita, kalau macam analyst semua, diorang nilai dia as from performance dia. Betul. Kalau management semua, diorang akan tengok achievement dia, history betul. dia. So based on achievement dia pun semua, saya rasa Rizal akan kuat dia. Saya rasa landing dia kan. Untuk Homeboys ni kita ada, untuk kalau marksman lah. Kalau marksman, Homeboys biasanya kalau masalah sebelum ni pun marksman. Bukan nak kata Hanif tak kuat, tapi ada kekurangan dia. Marksman ni ada masalah, biasanya kekuatan dia kat laning ataupun kat war. Kalau dua-dua ni balance tu, marksman yang bagus. Macam Ciku lah. Tapi kalau Hanif ni, laning dia bagus ni. Laning dia kuat. Tapi bila dah masuk war phase tu, ada kekurangan dia sikit. Positioning dia problem sikit lah. Tapi bila kat Rizal, dua-dua kuat. Itu yang kena watch out sikit. Okay, alright. So saya agak saya memang, yelah, saya ikut orang punya training and saya sangat optimis dan positif lah dengan apa yang diorang tunjulkan. So insyaAllah saya boleh kata Homeboys akan menjanjikan satu gameplay yang menarik lah untuk ditonton. Betul. Setiap orang kena ada jersey Homeboys masa tengok game JC Homeboys ataupun JC Flamboys. Oh lama. Jersey Flamboys tak boleh, rare sangat, terlampau limited edition. Homeboys jangan beli. Okay. Murah tau. So apa yang Prof Min harapkan pada gameplay season 12 ni? Ni topik terakhir lah. Apa yang Prof Min harapkan untuk Season gameplay? 12 ni saya rasa semua tim dah kena prepare. Sebab tak ada tim yang cikai, kecuali satu tim yang saya sebut tadi. So mungkin semua tim akan prepare untuk fight semua. Untuk M5 Alright. Untuk misi M1 MI51 MI5I Malaysia. Misi Malaysia lah. Misi Malaysia. Oh, Cuma misi Malaysia ni satu, kalau benda yang paling bagus, dua-dua tim Malaysia masuk M5. InsyaAllah sebab wildcard tu kat Malaysia. So satu advantage lah. Tuan rumah kita kena champion. Betul. Fans kita kalau boleh jerit sampai headphone tak dengar. Kalau macam tu Sebab boleh. dia ada 2 slot. Daripada wildcard tu 2 slot akan bawa ke depan. 2 slot. 2 slot. So Malaysia at least kena ada 1 slot tu. Ini peluang orang sebab saya rasa, kalau untuk saya rasa tak adil sebabkan NACT dapat 2 slot untuk M5. Latam tak silap saya. Latam dapat 2. Sebenarnya nampak tak adil sebab kita still masih kita dianggap as big 3 sebab bukan sebabkan gameplay saja, tapi based on
kalau marketing untuk ML semua sini lagi kuat. Betul. Buying power. Lepas tu diorang punya hype, diorang punya engagement. Fan engagement tu semua. Kalau community, kalau based on tu masih kuat. Tapi diorang, saya rasa diorang pilih ikut performance kot. Kalau ikut performance, Malaysia kena prove lah yang kita ni tak sama macam ni. Kena ambil lah 2 slot tu. Betul. Okay. So Prof Min, hopefully dapat banyak input hari ni. Ada banyak lagi tapi tu lah, kita ada masa sejam je. Betul, kita ada sejam je. And tak apa, maknanya Prof Min kena datang selalu lah. Betul tak? Tak ada ke cita-cita nak ada satu set macam ni? Ataupun nak guna je set saya ni, bawa siapa-siapa? tak tahu. Saya boleh je bagi. Kalau nak pakai contoh dia, boleh tak saya nak buat saya punya program, saya nak lebih kepada isu panas. Boleh je. Sebab Prof Min layak untuk buat benda tu. Kalau saya tak layak, sebab nanti orang akan cakap conflict of interest. Tahu dia sebab saya tengah fikir. Kalau nak bagi tahu saya boleh setkan. Sebab ada Daddy ni dia akan lagi best sebab kita ada satu pembetul. Oh ya, mana tahu saya palatau tiba-tiba Daddy correct. Tak apa. Palatau tu best. Benda yang best. Okay Prof Min, terima kasih. Okay, ada apa-apa? Any last word? Tak ada nak bagi pantun lagi ke? Tak ada. Bagi je satu. Tak ada. Tak ada. Okay, alright. So terima kasih Prof Min. Kejap lagi kita ni lah bincang tepi off the record. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.